Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bertemu kita kembali dalam video PDPR. InsyaAllah kita akan teruskan tajuk kita dalam bidang Fiqh pelajaran 12 unit 1, golongan wanita yang haram dikahwini. Golongan wanita yang haram dikahwini terbahagi kepada dua, haram selama-lamanya dan juga haram sementara. Haram selama-lamanya ialah kerana tiga sebab ataupun tiga faktor. Yang pertama sekali ialah kerana keturunan seseorang ataupun nasab, yang kedua kerana penyusuan, dan yang ketiga kerana persemendaan. Baiklah, kita lihat wanita yang haram dikahwini selama-lamanya kerana keturunan ataupun kerana nasab. Yang pertama sekali ialah ibu. Bagi seorang lelaki yang mempunyai ibu, maka ibunya itu haram dikahwini selama-lamanya. Haram dikahwini selama-lamanya kerana apa? Kerana faktor keturunan itu tadi. Golongan yang kedua ialah nenek dan ke atas. Jadi, bila seorang lelaki, dia adik nenek, ke atas ni maksud dia moyang dan ke atas lagi, maka mereka ini termasuk dalam golongan wanita yang haram dikahwininya. Yang ketiga ialah anak perempuan. Jadi bagi seorang lelaki yang mempunyai anak perempuan, maka kesemua anak-anak perempuannya itu termasuk dalam golongan yang haram dikahwini selama-lamanya. Golongan yang keempat pula ialah cucu perempuan. Jadi kalau seorang lelaki mempunyai cucu perempuan, maka cucu tersebut juga haram dikahwini selama-lamanya. Anak, cucu, cicit haram dikahwini selama-lamanya. Golongan yang seterusnya ialah adik-beradik perempuan bagi lelaki tersebut, sama ada adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik perempuan sebapa sahaja ataupun seibu sahaja, maka mereka termasuk dalam golongan yang haram dikahwini selama-lamanya kerana mereka adalah keturunan ataupun nasab bagi lelaki tersebut. Seterusnya yang keenam ialah anak perempuan kepada adik-beradik seibu sebapa itu tadi, ataupun anak perempuan daripada adik-beradik sebapa ataupun seibu tadi, maka juga termasuk dalam golongan yang haram dikahwini oleh lelaki tersebut. Maksudnya anak saudara bagi dia haram dikahwini selama-lamanya. Golongan yang ketujuh ialah ibu saudara lelaki tersebut, dan yang ke-8 ialah nenek saudara. Seterusnya kita lihat haram selama-lamanya kerana penyusuan. Yang pertama sekali ialah ibu susuan. Seandainya seseorang itu mempunyai ibu susuan, maka ibu susuan ni seolah-olah ibu kandung, macam nasab dia sendiri. Maka ibu susuan termasuk haram dikahwini selama-lamanya. Yang kedua ialah ibu bagi ibu susuan dan ke atas. Ibu susuan tersebut kalau ada mak, kemudian ada nenek dan ke atas, maka mereka yang ke atas itu tadi termasuk mereka-mereka yang haram dikahwini kerana penyusuan juga. Yang ketiga ialah ibu bagi suami ibu susuan dan ke atas. Ibu susuan tadi ada suami dia ada ibu dan nenek dan ke atas. Mereka itu tadi juga termasuk dalam orang-orang yang diharamkan untuk dikahwini selama-lamanya. Yang keempat, anak-anak ibu susuan. Kalau ibu susuan tersebut mempunyai anak-anak, maka dia dah jadi macam adik-beradik susuan. Maka mereka ini juga termasuk dalam golongan wanita-wanita yang haram dikahwini selama-lamanya. Yang kelima ialah adik-beradik susuan. Adik-beradik susuan maksudnya ialah kalaulah ibu susuan tadi menyusukan beberapa orang anak,
Anak orang lain pun ada, anak dia pun ada, kemudian ada orang lain juga yang menyusu, maka jadi adik-beradik susuan. Adik-beradik susuan juga termasuk sebagai haram selama-lamanya. Okay. Yang keenam ialah anak saudara daripada adik-beradik ibu susuan. Tadi ibu susuan tadi ada anak, jadi itu macam adik-beradik adik-beradik kandung, mereka tu ada anak. Anak tersebut, anak-anak saudara tersebut daripada anak-anak ibu susuan tadi termasuk dalam golongan mereka yang haram dikahwini selama-lamanya. Okey, yang ketujuh, adik-beradik ibu susuan. Ibu susuan pula kalau dia ada 6 orang adik-beradik, ada kakak ini, ada adik ini yang perempuan, semua mereka ini termasuk dalam golongan yang haram dikahwini. Dan yang ke-8, adik-beradik bagi suami ibu susuan. Okay, ada kaitan juga ya dengan suaminya tadi, suami ibu susuan tadi ada adik-beradik perempuan. Mereka tersebut juga termasuk dalam golongan wanita yang haram dikahwini kerana penyusuan. Seterusnya, haram selama-lamanya kerana persebendaan ataupun musaharah. Okey, yang pertama sekali, ibu tiri dan ke atas. Okey, begini ya. Kalau seseorang lelaki ada ayah, ayahnya kahwin lagi seorang dan dia dapat ibu tiri, maka secara automatik ibu tiri tersebut menjadi haram selama-lamanya. Okey, haram selama-lamanya. Okey, yang kedua, ibu mertua. Okay, kalau seorang lelaki berkahwin, kemudian dia ada ibu mertua, iaitu mak kepada isteri dia. Kalaulah ditakdirkan contohnya isteri dia meninggal dunia, dia nak kahwin dengan ibu mertuanya, tak boleh. Dia jadi sama tadi, haram selama-lamanya. Okey, yang ketiga ialah anak tiri apabila ibunya telah disetubuhi. Okey, maksudnya begini. Kalau seseorang lelaki itu berkahwin dengan seorang janda, janda tersebut contohnya mempunyai 4 orang anak, semua anak perempuan. Okey. Kalau dia dah berkahwin dengan janda tersebut, kemudian dia telah menyetubuhi isteri tersebut, isteri barunya, maka anak-anak yang di bawah itu tadi semua jadi haram selama-lamanya. Okey. Kalau belum disetubuhi, contohnya mungkin tak pernah bersama lagi, meninggal dunia, maka dia boleh berkahwin dengan anak tersebut. Okey. Tapi kalau telah disetubuhi, maka haram selama-lamanya. Okey, yang ketiga ialah menantu perempuan dan ke bawah. Maksud dia seorang lelaki, kalau dia anak dikahwin, dia ada menantu. Okey, menantu tersebut kalau anak dia meninggal dunia, na'udzubillah, maksud dia kalau dia nak berkahwin dengan menantu tersebut, maka tidak boleh kerana dia termasuk dalam golongan yang haram dikahwini selama-lamanya. Seterusnya mari kita lihat contoh soalan ya. Contoh soalan, senaraikan 2 contoh perempuan yang haram dikahwini kerana nasab. Okey. Perhatikan kata kunci senaraikan. Senaraikan ialah memerlukan jawapan ringkas sahaja, tanpa huraian lengkap, tanpa huraian. Okey, tanpa ayat lengkap. Okey. Yang pertama sekali, cara menjawab ialah kita tulis kata kunci jawapan, iaitu 2 contoh perempuan yang haram dikahwini kerana nasab ialah, kemudian titik, terus poin 1, ibu, yang kedua adik-beradik perempuan, ataupun tulis adik-beradik, mana dia fahamlah tu. Okey, jadi kata kunci soalan perlu dipahami kerana ia memainkan peranan penting untuk teknik menjawab dan cara menjawab supaya kita tidak kehilangan markah. Hari ini saya berikan senaraikan. Nanti pada siri-siri akan datang, insya-Allah kita akan bincangkan, senaraikan, jelaskan, terangkan. Kerana kata kunci soalan ini semuanya memainkan peranan penting dalam menjawab soalan tersebut. Okey, insya-Allah sehingga bertemu lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.